Okey, seterusnya cikgu akan sambung muka surat 115 nombor 4. Okey, sambungan video sebelum ni mengenai sudut gandaan ya. Okey, tapi untuk soalan nombor 4 dia lebih berbeza dengan soalan sebelum ni, iaitu diberi tangent theta per 2. Okey, di sini sebenarnya dia bagi sudut separuh. Okey, kalau sudut separuh, kita masih lagi boleh gunakan formula sudut gandaan. Okey. Formula sudut gandaan iaitu kalau kita tengok dalam buku modul, kalau kamu tengok balik buku modul kamu, formula-formula diberi juga rumus separuh. Okey, rumus separuh sebenarnya kalau dalam exam sebenar dia tak diberi, tetapi kita boleh gunakan formula sudut separuh ni, sudut gandaan untuk mendapatkan sudut separuh. Okey, iaitu kalau kat sini tangent theta diberi tangent theta per 2 sama dengan T. So ini maklumat yang diberi. Sekarang dia nak kamu cari cos theta sahaja. Maksudnya kat sini theta. Okey. Daripada maklumat diberi theta per 2, dia nak kamu cari cos theta dan cosec theta, bukan theta per 2. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena dapatkan dahulu tangent theta. Okey, kena dapatkan dulu tangent theta daripada formula. Okay, jadi kat sini kita akan gunakan formula tangent 2 theta. Okey, kita tengok balik tangent 2 theta, tangent sudut gandaan. Okey. So sekarang kalau kita nak dapatkan tangent theta sahaja, maksud kita akan bahagi 2 ini. Bahagi 2 daripada formula sudut gandaan. Jadi bila angle dia, sudut dia dibahagi 2, jadi sini pun akan dibahagi 2, ini pun akan dibahagi 2. So daripada formula sudut gandaan inilah kita boleh dapatkan formula untuk dapatkan tangent saja, iaitu tangent theta sama dengan 2 tangent theta per 2 perkan dengan 1 tolak tangent kuasa 2 theta per 2. Okey, so kita akan gunakan formula itu untuk dapatkan tangent theta supaya kita boleh cari base angle dia. Okey, so sekarang kita akan dapatkan tangent theta kita, iaitu 2, ambil saja formula tadi theta per 2 perkan dengan 1 tolak tangent kuasa 2 theta per 2. Okey, jadi maklumat di sini theta per 2 ini kita akan gantikan dengan T, di mana tangent theta per 2 diberi T. So cikgu gantikan T, okey, perkan dengan 1 tolak T kuasa 2. Sebab kat sini yang bawah ni ada kuasa 2, jadi T kuasa 2. Boleh? Barulah kita akan gunakan tangent theta per 2 yang kita perolehi ini untuk kita lakarkan kedudukannya dalam sukuan. Okey. Jadi kat sini dia dah beritahu theta ialah sudut tirus. Bila sudut tirus, kita akan gunakan sukuan pertama sahaja. So kita lakarkan segitiga di sini, right angle triangle. Okey. So theta di sini adalah setentang per sebelah. So setentang kita adalah 2T, sebelah kita adalah 1 tolak T kuasa 2. Jadi kita kena cari dulu hypotenuse, iaitu 1 tolak T kuasa 2 tambah 2T kuasa 2. Kemudian kita akan punca kuasa 2 kan untuk dapatkan H sahaja. Okey, ini kuasa 2. Okey, ini awak permudahkan. Okey, permudahkan. Kita akan dapat. Sekejap. Okay, ini macam biasa kita permudahkan guna kembangan macam biasa. Okey, kita terus buat H sama dengan punca kuasa 2. Okey, 1 tolak T kuasa 2 kita akan dapat
1 tolak 2 darab 1 darab negatif 1T. Negatif 2T kuasa 2. Negatif T kuasa 2 kuasa 2. Jadi positif T kuasa 4. Okey, tambah 2T kuasa 2 dapat 4T kuasa 2. So, permudahkan lagi, kamu akan dapat, permudahkan, kamu akan dapat T kuasa 4 tambah 2T kuasa 2 tambah 1. So, faktorkan dia. Walaupun T kuasa 4 kat sini, tapi kita boleh faktorkan dia, iaitu kita akan dapat T kuasa 2 kat sini, T kuasa 2. 1 dengan 1. Plus. Boleh. So, awak akan cuba sendiri nanti. So, ini kita akan dapat sebenarnya T kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So, punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni kita boleh hapuskan. So, tinggallah T kuasa 2 tambah 1. So, ini adalah H kita. T kuasa 2 tambah 1. Dapat saja soal kita dah cari semua adjacent, hypotenuse dengan opposite. Kita boleh carilah. Kita akan cari cos theta. Cos theta sama dengan adjacent per hypotenuse. So, adjacent kita adalah 1 tolak T kuasa 2 per hypotenuse T kuasa 2 tambah 1. Boleh? Dan yang kedua, yang B, kita nak cari keset. Keset theta guna formula. Formula ni tak diberi, jadi ingat. Keset maksudnya sin. 1 per sin theta. 1 per sin theta maksudnya 1 per opposite per hypotenuse. Atau bila kita kosongkan dia sama dengan hypotenuse per opposite. Boleh? So, hypotenuse kita adalah T kuasa 2 tambah 1 per opposite adalah 2T. Okey. So, itu adalah soalan nombor 4 muka surat 115. Okey. Setakat ni okey ya. Okey, dan seterusnya untuk soalan D. Soalan D muka surat 116. Dan muka surat 117 untuk soalan E. Kadang-kadang dalam ni awak tak payah tengok soalan pun. Cuma kamu tengoklah kesesuaian mana, formula mana kita akan gunakan. Cikgu akan tunjukkan D nombor 1 dan 2. Dan soalan E nombor 1 dan 4. Kita tengok dulu soalan nombor D1. Soalan D1, soalan dia nak buktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan atau rumus gandaan. Kalau ada soalan dia tak bagi tahu pun menggunakan rumus apa, cuma dia akan nyatakan buktikan identiti trigo berikut. Jadi awak sendiri kena gunakan kreativiti awak untuk mendapatkan formula mana kita perlu gunakan. Jadi macam mana kita nak kenal, kadang-kadang tengok daripada soalan itulah. Kita teruskan pada soalan nombor 1. Sin 2 theta 2x per sin x tolak cos 2x per cos x. Sekejap cikgu buka lembaran baru kat sini. Ini soalan nombor 1D. Bahagian D nombor 1 diberi sin 2x per x tolak cos 2x per x sama dengan secant x. So, dia nak kamu buktikan. So, kita buktikan daripada kiri. Sebelah kiri kita nak jadikan yang sebelah kanan iaitu secant x. Jadikan secant x ni. So, secant x ini sebelum awak buktikan nak ambil sebelah kiri, awak tengok balik secant x ni sebenarnya dia berasal daripada k. Jadi cos. 1 per cos x. Bila awak tengok kat sini cos, maksudnya nanti awak perlu cari formula yang berkaitan dengan cos. Terutamanya kalau sudut gandaan di sini melibatkan cos, sebab cos kita ada 3 formula. Tengok balik kalau cos kita ada 3 formula. Tengok formula yang diberikan. Formula bagi sudut gandaan. Nampak
cos ada 3 formula. Yang itu yang akan bagi kita panggil apa? Susah sikit lah kita nak pilih mana satu yang sesuai. Okey, balik pada soalan, kita ambil daripada kiri iaitu sin 2x per sin x tolak cos 2x per cos x. Okey, so ingat kita akan tinggalkan dalam sebutan cos saja. Okey, so caranya macam mana? Kita akan tengok yang bahagian yang pertama iaitu nampak tak sudut kat atas ni adalah sudut, panggil sudut gandaan. Okey, nampak kat atas ni sudut gandaan, di sini pun ada sudut gandaan. Jadi kita boleh gunakan formula sudut gandaan untuk sin adalah 2 sin x cos x. Okey, tengok sudut gandaan untuk sin ada satu lagi saja 2 sin x cos x. Sin adalah 2 darab sin x cos x dengan sin x. Okay, boleh nampak sin dengan x dan sin x dengan sin x kat bawah, atas dengan boleh potong. Okay, kita boleh potong atas dan bawah. Okay, cos x, kita nak pilih cos x yang mana? Bawah dia ada cos. Okay, jadi atas pun mungkin boleh jadi ada cos supaya kita boleh potong atas dan bawah. Jadi kita pilih mana formula yang sesuai. Okay, yang ini ada cos dan ada sin. Jadi kalau kita dah potong sin yang sebelah kiri tadi, maksudnya kita masih lagi ada sin. Jadi itu sebab kamu kena pandai-pandai pilih. So cikgu akan pilih yang nombor 2. Okay, pilih nombor 2 sebab ada cos sahaja. So kita akan pilihkan 2 cos 2x tolak 1 per cos x. Okay, so lepas ni kita akan potong mana yang berkaitan. So sin x boleh potong atas dan bawah. Okay, kemudian cos x pun, tapi cos x belum kita potong, kita kena pisahkan dulu dengan 1 ni. So ini akan jadi 2 cos x tolak 2 cos kuasa 2x perkan cos x tolak 1 per cos x. Okey, jadi kat sini cos x dengan cos kuasa 2x ni kita boleh potong. Ini boleh potong 1. Okey. Dan ini akan jadi, okey, nampak 2 cos x dengan tolak 2 cos x dapat kosong lah. Okey, dapat sifar. Oh, kat sini tambah Sorry, sebab kat sini negatif. Negatif dengan ni negatif. Negatif dengan positif, negatif jadi positif di sini. Okey, kena hati-hati juga bahagian tu. So akhirnya yang tinggal hanyalah 1 per cos x. So 1 per cos x sama dengan secant x. Jadi terbukti. Boleh? So dia nak secant x. So ingat balik secant x, apa formula secant x. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, untuk soalan B yang kedua pula. Soalan yang kedua 2D muka surat 116. Dia beri cosec 2x tambah cot 2x sama dengan cot x. Okey, cot x. So kita nak buktikan daripada kiri daripada kiri cikgu ambil, iaitu cosec 2x tambah cot 2x. Okey, so ini sama dengan apa? Okay, kita ambil sebelah kiri, kita nak jadikan cot x. Okey, tapi sebelum tu kamu tengok balik cot x ni. Cot x ni adalah t kat belakang ni, maksudnya 1 per tangent x. Okey, 1 per tangent x sama dengan cot x. Ingat balik formula ini. Tapi tangent x ini pun kita boleh jadikan sebagai 1 per sin x per cos x. Ingat yang ni. Ini pun sama dengan cot x. Iaitu 1 per sin cos x ni sebenarnya kita boleh songsangkan balik jadi cos x per sin x sama dengan cot x. Jadi kita susun balik yang ini. So mungkin kamu akan boleh gantikan. Okey, ini maksudnya clue kamu lah. Clue yang kamu perlu tahu iaitu kalau tak jumpa juga tangent, kita boleh guna cos ataupun sin.
untuk kita selesaikan. Okey, tak semestinya kamu akan guna formula yang ada tangent saja, tapi kalau ada formula yang melibatkan cos dan sin, kita boleh juga gunakan untuk dapatkan cos X. Okey, so cuba tengok juga sebelah kanan macam mana kita boleh dapatkan clue-nya. Okey, jadi soalannya keset 2X, kita boleh tukar menjadi keset apa? Sin kan? S. 1 per sin 2X tambah cot T ni, cot tangent. Jadi kalau kat sini, kalau awak tengok sebelah kiri ni, 1 per sin 2x ada sin. Jadi kita akan dapatkan juga untuk cot ni, kita jangan guna tangent. Kita guna yang ada sin. Iaitu cot 2x, kita gunakan cos x per sin x. Tapi x kita kat sini adalah 2x. Kita gunakan cos 2x per sin 2x. Nampak? Okey, kita tukar dulu kedudukannya, bentuk dia. Okey, kemudian kita akan nampak pembawah dia dah sama. Okey, pembawah dia sama, jadi kat atas kita boleh combinekan dia. Okey, kita combinekan dia, jadilah 1 tambah cos 2x bahagi dengan sin 2x. Okey, ingat kita nak cot x saja, tanpa ada 2x. Jadi kat sinilah kamu perlu carikan dia punya formula, gantikan sudut gandaan ni dengan formula iaitu kita gantikan cos saja. Yang satu tu jangan ganti, cos 2x. Cari formula sudut gandaan bagi cos 2x. Okey, gandaan cos. Okey, cos kita nak guna yang mana? Kita nak guna yang mana? Nombor 1 ke 2 ataupun yang ketiga. Okey, kadang-kadang kamu perlu cuba jaya juga. Mungkin awak cuba yang pertama tak dapat, cuba yang kedua tak dapat, mungkin kamu boleh cuba yang ketiga. Okey, no choice. Memang macam tu sebab dua-dua pun ada sin kan. Okey, dua-dua sin ada kat bawah ni. Okey, tapi sin kita ada 2 sin x cos x. Okey, dan main awak mesti ada tinggal cos x dan sin x sahaja. Okey, so awak cuba dulu. Okey, mungkin awak boleh pause kejap video ni dan cuba dahulu. Okey, kemudian awak refer dengan balik sambung video cikgu ni dan kita compare jawapan. Jadi cikgu akan gunakan formula yang kedua. Okey, formula yang kedua iaitu 1 tambah. Okey, ini formula kita yang kedua iaitu 2 cos kuasa 2x tolak 1. Okey, perkan dengan sin pun kita dah gantikan dengan yang baru iaitu guna formula juga 2 sin x cos x. Satu lagi tips kenapa cikgu guna yang kedua, sebab kita ada satu kat depan ni. Bila satu kat depan dengan satu yang belakang ni kita boleh hilangkan. Okey, berbanding kalau kita guna yang sin, satu dengan satu yang sebelum tu jadi tambah 2. Dia tak akan jadi jawapan kita lah cot 1, cot x saja kan. Jadi kamu kena pandai-pandai pilih. So kat sini kita akan memudahkan, satu dengan satu kat belakang ni dah boleh hilang. Tinggal 2 cos kuasa 2x per 2 sin x cos x. Okey, so kat sini kita potong lagi. Okey, kita potong lagi okey, 2 dengan 2 boleh potong. Cos dengan cos boleh potong. Ini hilang satu, ini dah hilang. So tinggallah cos x per sin x. Okey, tinggallah cos x per sin x. So jangan tinggal macam ni sebab kita nak dapatkan apa? Okey, dapatlah cot x. Okey, ini terbukti. Boleh? So itu adalah soalan mana ni? Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, kejap .
Okey. So, cikgu sambung lagi untuk video untuk soalan E dalam video yang seterusnya. Okey. So, kamu cuba dahulu ya. Okey.